Tak dah panas kan? Sepenuh penuh kan? Tapi untuk kita kupas cerita yang tengah panas ni, kita akan bersama dengan Fabrizul Helmi Zainal Azam ataupun Zulhelmi Zainal Azam. Zul. Hello. How are you, Zul? Baik, Ada alhamdulillah. TikTok baru? Belum lagi. Tengah menghafal step-step yang baru. Banyak asal TikTok ni asal. Nampak dia chill je. Tapi Cerita kenapa? tengah panas pun dia chill je kan? Kenapa Fabrizul? Fabrizio Romano, international. So ini kita tempatan, yes, local. tempatan. Kita ada Zul. Top local stories. Zul tapau. Follow Twitter Zul kalau nak tahu. Okey Zul, Yep. kita terus pergi kepada isu Sumareh ni lah. Kita nak tanya apa tindakan seterusnya yang akan diambil oleh pasukan Pahang? Okey. Seperti yang kita dah dimaklumkan dalam laporan tadi, sebenarnya Sumareh ataupun PBNP ada 10 hari je untuk dia menyatakan meminta kepada FIFA keputusan, alasan keputusan. Kalau yang dinyatakan dalam termanya adalah ground of decision. Okey. Apa yang di keputusan dibuat FIFA itu, okey, Pahang boleh tanya, okey, sebab dia. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Okey. 10 hari itu bermula surat pertama yang dikeluarkan oleh FIFA iaitu pada 2 Februari. Jadi dia ada sekitar mungkin ada lagi 7 hari lagi untuk balas kepada FIFA. Kalau melebihi 10 hari tak ada respon daripada Pahang, maka FIFA menganggap Pahang ataupun PBNP terima keputusan itu untuk membayar jumlah yang telah dinyatakan sebanyak 4.9 juta ringgit ataupun 1.2 juta USD kan. Jadi saya kira tempoh 10 hari ini cukup penting buat Pahang untuk mereka mendapatkan maklum balas daripada FIFA sebelum mereka membuat rayuan ke KAS Mahkamah Timbang Tara untuk mereka mungkin mengurangkan hukuman itu, mungkin 10%, mungkin 20% itu hanya KAS yang akan menentukan segalanya. Itu PBNP. Sumareh pula, orang yang boleh kata dalam situasi ni dia terbela lah. Sebab dia kata gaji tak bayar kan, plus dia buat report kat FIFA, FIFA setuju. So ada tak apa-apa orang kata daripada pihak Sumareh sendiri, any feedback? Saya cuba dari pelbagai sudut dari ejen dia, dari pengurus dia, dari dia sendiri, DM ke IG, WhatsApp. Tapi tak ada respon lah. Apa yang saya diberitahu, Sumareh ni tak nak mengeluarkan sebarang kenyataan selagi duit tak dapat. Sekarang ni saya rasa kalau ikutkan dari duit, bila duit dapat, saya rasa lama lagi sebenarnya. Sebab kes ni saya rasa panjang. Kalau kita ambil kes lama, mengambil tempoh berapa bulan. Malah saya difahamkan apa orang kata isu ini juga dikeluarkan oleh Sumareh sendiri. Tetapi dalam sumber itu tidak dinyatakan dari mana sumber itu. Jadi kita masih tertunggu-tunggu apakah reaksi Sumareh, tetapi saya rasa sudah pasti Sumareh akan gembira dengan keputusan ini sebab seperti yang Irfan kata, terbela hak dia dan yang paling pasti dia kaya lah. Tapi ini soalan tambahan lah. Kalau Sumareh berjaya appeal dengan FIFA, awak rasa player-player lain akan ikut step yang sama tak? Bahaya tak untuk persatuan-persatuan lain bila ada player yang tak puas hati bila gaji dia tak terbayar, terus report kat FIFA? Betul, kalau tengok pemain import memang mereka akan pergi ke FIFA. Dalam kes Sumareh ni agak unik, agak menarik dan mungkin orang tak clear kat sini. Kenapa Sumareh boleh pergi kat FIFA sedangkan dia pemain tempatan? Okey, ini saya nak explain sebabnya Sumareh dalam kes ini beliau saya belum ada pengesahan secara rasmi daripada FIFA atau sebagainya, tetapi kita ambil teori di mana Sumareh sebelum ini adalah pemain foreign, pemain import. Jadi kes berlaku ketika beliau sebagai pemain import. Saya difahamkan beliau bermula bersama Pahang pada 2017. Ketika itu beliau sebagai pemain import, malah isu yang dibangkitkan juga seperti kenaikan gaji ketika itu beliau sebagai pemain import. Disebabkan itu kes ini boleh dipanjangkan ke FIFA. Kalau pemain tempatan sebenarnya tak boleh. Pemain tempatan hanya dipanjangkan ke FM saja. Jadi dalam kes Sumareh ini agak unik, walaupun beliau memegang IC Malaysia sebagai pemain naturalisasi negara, beliau boleh dipanjangkan ke FIFA dan atas dasar beliau merupakan pemain import sebelum ini. Jadi kalau tanya balik pada jawapan untuk Irfan tadi, saya rasa pemain tempatan akan berani juga, tapi dia punya direction adalah ke FM terlebih dahulu.
Saya rasa hanya FAM saja untuk pemain tempatan. Tetapi untuk pemain import semuanya akan ke FIFA. Okey, Zul, kita dah tahu apa cerita Sumare, dia akan kembali ke Liga Malaysia. Saya rasa saya dapat agak soalan seterusnya ni. Silakan Zul, destinasi seterusnya untuk Sumare. Okey, saya ada memuat saya ada naik. post lah. Muat naik. Post lah, ada Boleh. tweet lah kan. Saya ada tweet ke mana destinasi dia. Saya ada menyatakan beliau dah kembali ke Malaysia. Sebenarnya saya nak lebih spesifik di mana tempat itu. Tapi saya rasa macam saya... Isif kat sini? Ha? Sif nak bagi tahu kat sini? Saya difahamkan lah. Saya difahamkan di Johor Bahru. Wow. Tapi di Johor Bahru banyak tim ada kat sana. Alah. Kita pun dah boleh agak dia ni. Kita pun boleh agak Itulah tu. kan. So bila saya difahamkan beliau sudah berada di Malaysia dan juga dah bersama pasukan baru, malah dijangka kembalilah beraksian Liga Malaysia. Kalau tanya saya memang kuat merasakan beliau akan ke JDT lah. Alright. Walaupun pasukan JDT dibarisi pemain yang cukup ramai di bahagian sayap, ada Ramadan, ada Safawi, ada Cabrera. Dan ramai lagi lah pemain-pemain yang kita tahu JDT sebelengkap kan. Tapi why not Sumare ke JDT? Kan? Why not? Why not? Why Tak not? apa, kita tunggu dan lihat. Dan Zul, ni kita nak tengok balik perjalanan karier Sumare. Tapi sebelum tu, thank you so much Zul untuk time Zul hari ni. Sama-sama. Yes. Hashtag on Twitter Zul Mizan Azam. Jangan lupa Sempat follow. promote. Follow Zul di Twitter.